so hai kepada yang termasuk ataupun terklik video aku ni tanpa sengaja. So untuk kali ni aku kira combine sekali lah di bawah satu tajuk seperti yang aku tulis, iaitu How to be a buaya. So kat sini aku bukanlah nak bagi tahu definisi buaya ni macam aku nak ajar benda-benda yang bukan kan, macam teruk sangat, macam seolah-olah nak ajar jadi jahat. Sebenarnya tak. Sebenarnya definisi buaya ni adalah stereotip yang digunakan tengah orang yang menggelarkan segelintir lelaki yang buaya ni apabila dia nak try perempuan tu. Buaya ni orang kata mulut manis. So sebelum nak melangkau lebih jauh, bagi aku satu benda je, korang kena lebih tahu tentang subjek yang korang nak. Maksudnya kita punya main point sekarang ni adalah nak artikel seorang wanita. Kebanyakan aku tengok sebenarnya bila nak try, okey lah, memang lah ada orang kata try and error, tapi try yang aku nak korang buat ni bukanlah try main taram je. Maksudnya main try tapi tak ada apa-apa knowledge. Maksudnya try tapi tak ada apa-apa skill. Macam ibarat korang nak pergi perang lah aku bagi contoh. Korang nak pergi perang tapi persediaan mental korang memang dah okey lah. Orang kata dah berani, memang dah orang kata berkobar-kobar nak pergi perang. Tapi senjata tak ada. Daripada segi fizikal, persediaan ni tak ada. Senjata tak ada. Knowledge tak ada. Knowledge pasal perang. So skill tak ada. Ibaratnya korang pergi perang, hasilnya sama ada korang mati ataupun syahid lah kan. So macam tu juga subjek yang aku ingin cakap ni, maksudnya wanita lah. Bila korang nak memiliki satu benda tu, mesti kena ada knowledge dulu. Okay, second aku bagi contoh, bila kau nak memiliki satu benda, ibarat kereta, motor, mesti kita kena ada knowledge dulu pasal sesuatu barang yang kau nak tu. Bila kita ambil tahu, kita akan cari lagi dia punya kelemahan dia apa, dia punya problem apa. So bila kita dah tahu dia punya kelemahan, kita dah tahu banyak tentang perkara yang kita nak kan ni. So kat situ kita dah bersedia, bila dah ada problem kita boleh fix benda tu. So sama juga bila nak memikat hati wanita. Maksudnya kat sini lagi besar sepatutnya. First knowledge, second skills, yang ketiga konsisten lah. So bila korang main taram je, knowledge tak ada, main langgar je, main try je, nanti end up korang tak ada apa-apa lah. Proses je korang nak dapatkan orang yang kau suka tu. So korang dah cukup kenal belum dengan seorang wanita ni? Maksudnya korang dah tahu ke perangai perempuan ni macam mana? Rata-rata aku tengok mostly tak nak ambil tahu langsung pengetahuan tentang seseorang perempuan ni macam mana. Maksud aku sifat dia ke, dia punya perangai ke, ataupun benda yang dia nak tapi lelaki tak boleh bagi. Okay, aku nak bagi tahu kat sini tak semestinya kena bagi tu daripada sudut kebendaan. Okay, macam aku cakap tadi, sebab apa-apa benda pun, macam aku fokuskan kat video aku sebelum ni, apa-apa pun dia punya kekuatan dia adalah kat hati. Maksudnya bila hati dia korang dapat, so benda lain akan jadi senang. Sebelum pun ni senang je. Kalau kau dapat pikat hati dia, kau macam mana teruk pun dia still boleh accept. Maksudnya bukanlah dengan alasan tu korang pun tunjuk diri korang teruk. Maksud aku boleh menerima seadanya, walaupun korang ni bukanlah hebat mana, tapi kalau kau pandai tawan hati dia, kau dapat dia. So kat sini kenal dulu macam mana seorang makhluk yang bernama perempuan ni. Walaupun orang kata makhluk yang bernama perempuan ni adalah makhluk yang paling pelik kat bumi ni kan, atau kat dunia ni, tapi perempuan type macam mana? Maksud aku dia jenis yang macam mana? Adakah dia jenis perempuan yang kasar ataupun lembut? Sama ada dua type ni lah, lembut atau kasar. Kebanyakan perempuan yang lembut ni, diorang lebih kepada sweet, romantik. So korang kena jadi benda tu. Maksudnya korang kena melayani seseorang wanita tu mengikut type dia, mengikut jenis perangai dia. Kalau dia jenis kasar, barulah korang layan secara kasar, cara rock ke atau secara santai. Mungkin benda tu boleh memikat hati dia. Tapi bagi aku, walaupun sekasar mana pun dia, pun still boleh kalah dengan lelaki-lelaki yang mulut manis. So maksud aku bukan mulut manis ni setakat cakap je. Mulut manis berserta dengan effort lah, bukan setakat cakap. Tunjuk sekali dengan perbuatan. So orang kata bila korang tahu jenis mahu korang ni macam mana, hati jenis lembut, jenis sensitif, so korang kena jaga part ni lah. Walaupun korang ni bukanlah jenis yang romantik, tapi di fasa awal ni yang korang kata korang nak try ni, nama pun nak try, maksudnya di fasa permulaan. Masa ni lah korang kena tunjuk setiap benda, ataupun tak kisah apa benda nak buat pun, memang tak perlu berlebihan. Cukup sekadar di balance, and then sesuai dengan keadaan, dengan situation. Yang kedua tadi aku dah cakap, first sweet romantic, biasa. Kalau perempuan pun boleh masuk lah. Kalau korang survey, ada satu video aku pernah tengok, walaupun video ni macam kelakar,
kisah macam mana wartawan tu sedia perempuan kita tengok Melayu perempuan banyak yang terpikat dengan orang luar bangsa asing dengan alasan sebab dia romantic and sweet. Aku tak ambil point daripada video ni, tapi sebab aku dah memang sepanjang aku mengenali perempuan memang kebanyakannya mostly memang akan cair kalau korang bersifat sweet. Okay, maksudnya korang bersifat caring, korang bersifat seorang yang kata pecinta wanita lah orang kata, korang bersifat gentleman. So benda-benda ni lah boleh mencairkan dia, walaupun pada asalnya korang tak ada apa. So yang kedua, attention. Ini pun banyak kali lah aku remind, aku bagi tahu kan, attention, perhatian kat seorang perempuan. Okay, attention yang aku cakap kat sini adalah macam mana perhatian dia nak tu. Perhatian yang perempuan yang nak dalam banyak bentuk sebenarnya. Ada yang dalam bentuk cik pasal, merajuk. Tu antara dua benda ni sebenarnya dia nakkan attention je. Tapi kebanyakan lelaki end up dengan respon yang negatif. Sebenarnya cara ni lah korang nak connect dengan dia. Bila dia buat gaduh, dia sebenarnya nak attention pada korang. Korang pun janganlah ikutkan ego ataupun ikutkan emotional korang. Tengok jugalah merajuk sebab apa. Kalau sebabkan hal-hal kecil, sepatutnya benda tu tak jadi isu. Korang pun kena lebih gentleman, kena turunkan ego. So kena layan dengan dia punya merajuk tu, kena reti-reti lah wujud kan. Dan kebanyakan perempuan sebenarnya kalau dia marahkan korang, dia sebenarnya bukanlah betul-betul nak marahkan korang. Macam korang sendiri tahu kenapa lelaki yang diberi hak kan untuk menjatuhkan talak bila dah berkahwin. Sebab lelaki dia yang boleh membuatkan keputusan tanpa emosi. So that's why kat sini korang tak boleh nak 100% ambil apa yang dia cakap. Balik kepada attention yang aku cakap tadi berkaitan dengan merajuk. Merajuk ni kata benda sinonim dengan perempuan, dan benda ni selalu jadi dalam hubungan. So that's why aku cakap pasal merajuk. Walaupun benda ni macam isu kecil, tapi orang kata perempuan dia memang suka, dia suka tunjuk benda yang berkias. Mostly lelaki memang tak akan faham dengan kiasan. Dia nak bagi tahu something tapi dia berlapik kan, dengan cara merajuk ke perempuan. Dia tak cakap direct. So lelaki mostly memang tak dapat nak tangkap. Macam si Ali tadi, dia dah kenal si Fatimah tu, so ambil tahu apa benda yang Fatimah tu suka, yang Fatimah tu tak suka. Okay, kalau anda kata Fatimah ni jenis yang suka makan, so bawa dia makan-makan ke. So point dia tu, kau tengok perempuan yang kau nak tu, dia apa benda yang dia minat, apa benda. Kalau dia minat berjalan, bawa jalan. Macam tu senang. So kat sini aku bukan nak ajar korang untuk jadi buaya seperti mana yang orang lain gelarkan kepada orang lelaki. Buaya yang kata macam playboy. Buaya yang aku maksud kat sini adalah dia kena pada tempat dia, kena hanya pada wanita yang kau betul-betul ikhlas suka. Okay, maknanya kau gunakan skill, kau gunakan ilmu yang kau ada dekat orang yang kau betul-betul suka, bukan dengan niat tak baik. Okay, macam kita lelaki, kita pemimpin, kita lah seorang leader, kita kena tunjukkan kita punya kepribadian yang okey lah. Maksudnya walaupun korang ni dia gelar buaya ke, orang kata kau mulut manis ke, tapi kau hanya buat dekat seorang perempuan yang kau betul sayang dengan niat yang baik. Maksudnya kau ada niat yang kau nak tackle dia bukan sebenarnya hanya suka. Kau ada niat ikhlas. So tak adalah kau buat apa benda tadi hanya rugi, hanya tak ada apa-apa hasil. Kau kena bersabar. Dalam tempoh ni kau tak boleh try hard. Sebab perempuan kau tak boleh try hard sangat. Sebab perempuan ni dia memang ambil masa sikit untuk suka orang. Melainkan kalau bonus diorang yang tiba suka kau, tu lain cerita. Tapi bila korang nak try seseorang perempuan yang tak mengenali kau pun, jadi mungkin strangers bukan dia senang nak terima. Okay, so korang kena ambil step by step. Tak boleh nak push dia balik message kau. Korang kena bagi dia sikit masa. Janji korang still keep contact dengan dia. Korang kena jadi orang kata pendengar untuk dia. Kena sentiasa jadi tempat dia untuk meluahkan walaupun benda tu mungkin kau rasa macam boring, kau tak nak dengar, ataupun dia punya problem kau tak suka nak dengar, ataupun kau rasa tak ada kaitan dengan kau, tapi masa ni kau kena jadi listener lah untuk dia. Kau kena jadi pendengar untuk dia. Kau kena berada pada tempat dia perlukan. Dan sebenarnya nak memahami perempuan ni pun bukanlah satu benda yang mudah kan. Orang kata perempuan ni complicated, dan kebanyakan perempuan sendiri pun dia tak faham dengan apa yang diorang nak. Maksudnya diorang pun ada yang tak faham dengan diri diorang. Apatah lagi lelaki lain tak boleh nak masuk lah, tak boleh nak adapt sekali. So orang kata walaupun kau tengok perempuan ni dia ibarat seperti tali yang menggumpal, yang macam rumit, dan kat situ lah lelaki diciptakan untuk meleraikan ikatan tu supaya dia tak rumit, dia jadi okey, dia tak complicated. So
orang kata tak adalah, tak tahu langsung, at least tahu sikit tu pun dah penting untuk korang gunakan sebagai senjata dan persediaan. Proses macam mana yang korang buat untuk memenangi hati orang-orang yang kau nak, hati seseorang yang kau suka lah. So zaman sekarang dah canggih, orang kata bukan macam zaman dulu-dulu lagi. Medium pun ada banyak. Korang ada IG, korang ada, dah tak pakai ada SMS macam zaman dulu-dulu nak kena minta nombor kan, minta nombor boleh kan, cara-cara legend. Tapi sekarang ni lebih banyak, orang kata medium, lebih banyak cara yang korang boleh gunakan. So, kalau orang kata kalau ada lah yang jual buku atau kitab untuk memahami perempuan, rasa setebal berapa inci sekalipun tak mungkin dapat merungkai macam mana nak faham diorang ni. Aku tahu memang benda ni complicated, benda ni merumit kan, tapi korang sendiri yang mencorakkan dia, menjadikan dia mudah dan mengikut korang. Faham tak? Bukannya korang ikut dia yang akan ikut korang dengan benda-benda yang baik lah, dengan jalan-jalan yang betul. Dan dengan ini kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus tanya, dan mungkin aku akan sekalikan lagi. Macam video hari ni aku akan sekaligus je. Macam video sebelum ni aku bagi tips, orang kata ada penyusunan, tapi kali ni aku tak tahu aku nak susun macam mana. Aku just simpulkan je. Kalau ada lagi soalan ataupun kekeliruan, korang boleh komen dan bagi pendapat semua.